nama saya Najihah binti Jamaluddin. Hari ini saya akan membuat satu kritikan tentang sebuah novel yang bertajuk Kepulangan, iaitu daripada Jiro Osoragi, dan tajuk bahasa Inggerisnya adalah Homecoming dan Jepunnya adalah Kiyo. Okey, cerita ini mengisahkan tentang keadaan Jepun sebelum dan selepas peperangan. Jadi watak utama dia adalah Kyogo. Kyogo ni dia hidup terbuang disebabkan dia menggelapkan duit kerajaan. Jadi dia takut, jadi dia pergi menetap di negara lain, iaitu di Singapura. Dia menetap di Singapura disebabkan peperangan pada ketika itu. Jadi dia menetap di situ di rumah keluarga Cina di situ. Jadi selepas itu dia berjumpa dengan Seiko, iaitu wanita yang sangat cantik. Seiko ni tak lama kemudiannya dia mengkhianati Kyogo, iaitu dengan melapor kegiatan Kyogo ni yang menggelakkan duit kerajaan ni dekat polis perisik Jepun. Jadi disebabkan laporan itu, Kyogo ni terpaksa Kyogo ni ditangkap dan diletakkan dalam penjara. Lepas Jepun kalah, Kyogo ini dibebaskan. Selepas dibebaskan, dia telah balik ke tanah airnya, iaitu Jepun, untuk berjumpa dengan anak dan isterinya. Dia bukan saja bertemu dengan anak dan isterinya, tambahan dia bertemu dengan Seiko, iaitu yang telah melaporkan dia kepada polis. Jadi selepas itu isterinya, iaitu Tetsuko, iaitu telah berkahwin dengan orang lain demi kepentingan anak dia. Jadi dia pulang ke Jepun untuk membalas dendam kepada Seiko. Jadi selepas dia membalas dendam kepada Seiko, dia pun meninggalkan Jepun untuk kebahagiaan anaknya. Buku Kepulangan ini terdapat banyak teori rasa fenomenologi dalam novel ini. Teori ini dikemukakan oleh Suhaimi Abdul Aziz, iaitu seorang profesor sastra dan pensyarah dari Universiti Sains Malaysia. Teori ini terdapat teori estetik, iaitu minda bawah sedar seseorang. Ia juga mempunyai emosi yang tetap dalam minda bawah sedar seseorang, dan dia bertindak dalam minda seseorang. Jadi terdapat 3 rasa estetik ni. Yang pertama, deria, iaitu deria ni dia akan memproses pemahaman seseorang. Jadi yang kedua adalah imajinasi, iaitu mengalami perubahan, iaitu dia mengalami perubahan selepas dia membaca karya yang ditulis oleh penulis lah. Jadi dia mengalami perubahan. Dan ketiga adalah identifikasi, iaitu dia membawa ke alam psikologi. Hal ini akan menyebabkan timbulnya rasa batas, iaitu rasa sedih, rasa marah, gembira dan sebagainya. Angry. Setelah mengkaji buku Kepulangan ini, terdapat banyak rasa fenomenologi. Yang pertama adalah rasa marah. Okey, contoh, Moria, kau ni tidak sepatutnya berkata begitu. Kita itu kelihatan marah, mukanya merah padam. Okey, di sini kenapa Kapten tu marah? Disebabkan Moria ni dia bertanyakan tentang yang isu Kapten tidak suka. Jadi hal itu telah menyebabkan Kapten marah, iaitu Moria bertanya tentang adakah Angkatan Laut Diraja sanggup menerima dia untuk bekerja, disebabkan dia telah menggelakkan wang kerajaan. Jadi boleh ke orang nak terima dia lagi? Jadi disebabkan itu Kapten berasa marah. Sad. Rasa yang kedua adalah rasa sedih. Contoh,
Aku berasa sedih tidak dapat berbuat apa-apa untuk membalas jasa mereka. Jadi sungguh besar bagiku jika engkau dapat menguruskan hal ini untuk mereka. Kat sini dia telah menjelaskan luahan rasa sedih Moria kerana tidak dapat membalas jasa keluarga Cina yang telah banyak membantu dirinya, iaitu dari segi tempat tinggal. Jadi dia berharap kapten ini dapat menolong mereka. Happy. Rasa yang ketiga adalah rasa gembira. Contoh, dan ayah gembira mendengar semuanya ini daripada anak ayah. Oleh sebab dunia kita ini hampir hancur, ayah telah menggantikan muka-muka orang dekat sini dan memikirkan berapa banyak lagikah keyakinan yang ada pada orang Jepun. Okey, petikan ini, contoh ini telah menunjukkan rasa gembira Kyogo terhadap anaknya. Dia berasa gembira selepas mendengar pendapat daripada anaknya sendiri, iaitu menurut anaknya berlian itu cantik namun tidak seharusnya memilikinya kerana keadaan tersebut akan menimbulkan keinginan kepada benda yang lain. Hal ini merupakan satu perkara yang tidak menyenangkan untuk anaknya. Oh, Rasa yang keempat adalah rasa kasihan. Contoh, dan laki-laki ini masa-masa perang paling malang tidak mempunyai pakaian lain langsung untuk dipakai. Malah pakaian kaki ini melekat di pada mereka dalam keadaan koyak rabak ketika mereka duduk di tepi jalan. Contoh ini telah menunjukkan rasa kasihan Yukichi terhadap masa-masa peperangan yang hidup dalam keadaan kesusahan. Jadi dia dapat melihatlah dan merasai keadaan mereka itu kerana dia juga berasa sedih kerana dia telah melalui detik seperti itu. Jadi dia berasa sedih melihat mereka bersusah seperti itu. surprised. Rasa yang kelima adalah rasa terkejut. Contohnya, Moria, kau masih hidup. Moria tersenyum dan termenung seketika tanpa menjawab. Contoh ini menunjukkan rasa terkejut oleh Kapten Yoshiki kerana dia menganggap Moria telah mati. Jadi selepas dia bertemu Moria di Singapura, dia berasa terkejut kerana rupanya Moria ni masih hidup. Jadi kesimpulannya, terdapat banyak ekspresi sastra dalam novel kepulangan ini. Antaranya marah, sedih, gembira, terkejut, kasihan dan sebagainya. Teori rasa yang banyak ditunjukkan dalam banyak watak dalam novel ini, terutamanya watak utama iaitu Kyogo Moria. Dan penulis meletakkan banyak teori rasa dalam novel ini kerana dia mahu menarik minat pembaca untuk meneruskan mengetahui jalan cerita novel kepulangan ini.